Bermulanya kisah perjalanan seorang hamba Allah, Sri Kandi yang bernama Hajah Nur Hayati binti El Isa ini telah dilahirkan pada 30 Jun 1957 di Kok Diang, Kedah. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik ini telah ditatangi bagai minyak yang penuh oleh Haji Lebay Isa bin Muhammad bersama Hajah Robiah binti Haji Abdul Latif. Pada tahun 1961, saat usia ciliknya 4 tahun, bermulalah rehlah pendidikan awalnya, iaitu di Madrasah Ahmadiyah Kok Diang, Kedah. Kalau nak ikut keluarga kami semua, dia anak yang kelima. Saya pun anak yang kedua sebenarnya. Abang kami meninggal. Lepas tu adik daripada saya pun meninggal. Jadi saya nombor 2. Dia sepatutnya nombor 5. Tapi bila dah 2 orang meninggal tu, dia ni yang ketiga lah. Dia ni daripada kecil memang suara dia merdu lah. Dia suka menyanyi, suka menasyid kan. Ayah saya guru pondok, jadi adalah majlis-majlis istighfar apa kan, nasyid apa. Jadi dia selalu join kan. Kami nak tu guru, kami selalu join lah. Jadi dia orang pondok tu suka kat dia. Dia petah bercakap daripada kecil. Dia petah bercakap dan baik dengan orang tua yang duduk di pondok tu. Jadi ramai yang suka pada dia. Sekolah sebenarnya dia tak sekolah secara rasmi, sekolah kebangsaan ni. Dia bersekolah dengan ayah pondok ayah saya, dengan kakak dia ni. Walaupun itu mereka diajak oleh guru ayah saya sendirilah. Selepas tu tahun 1966 ayah saya meninggal. Start tu lah mak saya hantar ke sekolah Alawiyah. Jadi masa tu dia dimasukkan ke tingkatan 1. Masa tu usia dia baru 11 tahun. Gahnya Tiang Sri yang tegak bangkit berdiri, bangunan sekolah menengah agama perempuan Alawiyah Perlis adalah saksi kelibat wataknya di persada menengah rendah, iaitu pada tahun 1967. Akar ilmunya terus dipasak kukuh, maka manis buahnya terus ditagih. Dengan berbekalkan semangat inspirasi juang, bagai obor marak menjulang, beliau telah menyambung askara ilmunya di Kolej Islam Kelang. Di KIK inilah abstrak ilmunya bermula di tingkatan 4 sehinggalah sijil tinggi pelajaran Malaysia pada tahun 1972. Saat sempurnanya persada uniform menengah bagi orang mengantuk di Sorongkan, Bantal, beliau telah ditawarkan untuk menyambung program ijazah sarjana muda, usuluddin dan falsafah dengan kepujian dan diploma pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1979. Atas ketekunan mengadun sabar, ijazah sarjana muda yang diimpikan telah berjaya dikibar. Lantaran itu, beliau telah diberi peluang untuk mengajar mata pelajaran pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Tikam Batu yang kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Pekula Jaya sekitar 1979 hingga tahun 1980. Setelah menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda pada tahun 1980, beliau telah memintal tali cinta bersulam kasih dengan pilihan hatinya, Haji Mazumi bin Saleh. Maligai kasih yang dibina bersama Haji Mazumi telah mengeratkan citra cinta abadi dengan kehadiran 3 orang putri dan 1 putra. Pada waktu masa dia yang terluang tu, dia suka membaca. Dia sangat suka membaca. Kalau dalam bilik tidur dia tu penuh dengan buku. Boleh dikatakan dia tidur dengan buku lah. Buku keliling, macam-macam buku yang dia ada. Kalau dia pergi ke airport tu, sementara nak tunggu kapal terbang tu, dia akan pergi ke kedai buku dan membeli buku dan baca. Kami anak-anak dia pun memang mengikut dia yang suka membaca. Saya kagum dengan Mama ialah sebab Mama dia boleh buat just macam spontaneous speech macam tu. Tak perlu rujuk apa-apa buku je. Kalau kita minta dia tolong
let's say kalau kita macam ada nak kena buat karangan ke, nak kena buat speech ke untuk orang ramai, just go to mum lah macam tu. Sebab mama akan spontaneous saja, dia terus saja boleh bagi semua ayat, semua point-point, idea semua tu. Lepas tu dengan cara dia boleh cakap dengan bagi speech ke orang ramai, semua macam tu lah. Ibu kami seorang yang penyayang dan sangat penyabar sepanjang membesarkan kami. Alhamdulillah, mama dah bagi pendidikan yang elok, yang baik, pendidikan agama yang cukup. Dia motivational, inspirational. Senang cerita, dia orang senang lah dengan dia. Kalau yang tak kenal ke macam mana ke, semua yang duduk dengan dia tu selesa lah. Sekali orang jumpa tu, orang boleh ingat dia lah dengan dia punya ayat-ayat dia, semua kata dia. Pada tahun 1981, Hajah Nur Hayati bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman C dan meneruskan pengajarannya dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah ini sehingga tahun 1990. Atas iltizam dan azamnya yang tinggi dalam perjuangan menuntut ilmu, akhirnya beliau telah ditawarkan untuk menyambung pengajian dalam Diploma Psikologi Kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1990 sehingga 1991. Usai menamatkan pengajian diploma, beliau kembali mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman C dan kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Asunta pada tahun 1991 hingga 1993. Namun cintanya terhadap ilmu tidak dapat dipisahkan. Dirasakan adunan ilmunya seperti belum cukup rasa. Justru, rehlah ilmunya diteruskan ke bumi Inggeris pada tahun 1993 dan akhirnya Master of Arts in Islamic Thought daripada University of Manchester, United Kingdom digenggaminya pada tahun 1995. Sejurus menamatkan pengajian di peringkat sarjananya, kepakaran beliau terus disumbangkan ke JAPIM yang kini dikenali sebagai bahagian pendidikan Islam apabila beliau ditawarkan berkhidmat di bahagian ini sebagai penolong pengarah sehingga tahun 2000. Dia mempunyai idea-idea dan pandangan-pandangan yang baik bagi memajukan jabatan sendiri. Sebagai contohnya, dulu saya masih ingat lagi masa kita buat program kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. So dalam perbincangan itu banyak idea-idea melalui beliau yang dia kemukakan, dan idea itu saya ingat sekarang sudah pun dah dalam program kecemerlangan SMKA itu sendiri. Bagai sirih pulang ke gagang, kembalinya ke sekolah telah menyerlahkan potensinya dalam bidang kepimpinan. Sri Kandi ini telah dilantik sebagai pengetua di Sekolah Menengah Agama Sharifah Roziah Melaka bermula Januari 2000 sehingga April 2001. Ustazah Nur Hayati adalah merupakan seorang pegawai yang sangat sayang ataupun sangat rapat dengan pekerja-pekerja bawah dia. Jadi saya sangat appreciate dan sangat respect dengan Puan Hajah lah. Beliau seorang kaunselor, pembimbing kepada kami kerana beliau memang tak suka melihat kesedihan, tak suka melihat perkara-perkara yang kurang kepada anak-anak buahnya. Banyak pengajaran yang diberi kepada kami khususnya di dalam bidang pentadbiran dan pendekatan kemanusiaan. Puan Hati Lebaisa merupakan seorang pemimpin yang dapat memberikan sesuatu inspirasi kepada tenaga di bawahnya. Dia memandang semua guru adalah positif. Dia tidak memandang negatif. Jadi yang negatif itu dia selitkan dalam ucapan-ucapan supaya orang yang bersifat demikian tidak mudah terasa. Insan bertubuh kecil ini tidak pernah melampiaskan peluang. Setahun lebih mandat yang diberikan, nama sekolah harum mekar di persada sejarah dengan pencapaian PMR dan SPM yang cemerlang. Begitulah jiwa kental beliau yang menyahut jawatan pengetua termuda pada usia 43 tahun. Penghijrahan ke Sekolah Menengah Agama Persekutuan ataupun SMAP Kajang pada April 2001 sehingga Julai 2006 sebagai pengetua membuka lebih sempadan perjuangan dalam sejarah perkhidmatannya.
Beliau merupakan seorang yang sangat humble dan baik hati. Kami jaranglah merasa tersinggung dengan cara dia sebab dia sangat lemah lembut dalam menegur kami. Bagi dia tegur dari awal. Kalau sudah benda tu dah berlaku, dia dah tak komplain. Itu yang saya pegang dia. Dia suka menasyid sebenarnya. Jadi bila ada pertengah nasyid tu dia kepentas, dia menasyid, ada guru, dan dia kalau kita makan, kalau makanan yang kita suka kita boleh kongsi-kongsi. Dia tidak memikirkan taraf dia tak memandang taraf lah. Jadi dia senang bergaul. Kadang-kadang dia ke bilik guru, tengok apa yang kita buat dan dia join sekali. Sambil dia bercakap selamba, tapi di situ ada nasihat. Kadang-kadang dia bercakap biasa saja, gurau-gurau, tapi di situ kami boleh ambil iktibar sebenarnya. Walaupun dia rapat, kami tak mengambil peluang lah dengan walaupun dia bersama kita, kami tetap menghormati dia. Dengan murid-murid, dia sangat bersifat keibuan. Okay. Apa yang saya ingat sepanjang saya bersama Ustazah selalu saja menekankan dalam subjek sains dan matematik ini memanglah kalau ikut memang susah, tetapi dia bagi kami banyak ruang, banyak nasihat kepada murid-murid dan juga kepada guru-guru supaya bekerja dengan keras. InsyaAllah Allah akan memberi balasan yang sebaik-baiknya. Kepimpinannya telah menjadi buah mulut apabila berjaya melestari kecemerlangan dalam PMR dan SPM di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Di samping itu, atas kewibawaan pimpinannya telah membawa obor semangatnya, Semap Kajang banyak mencipta kejayaan di persada kebangsaan dan antarabangsa, antaranya menjadi Johan dalam Festival Nasyid Kebangsaan, mewakili Malaysia dalam pertandingan robotik di Korea Selatan dan banyak lagi. Begitulah dinasti dan empayar yang telah dibina untuk legasi pimpinan yang akan datang. Sekitar Julai 2006, Puan Hajah Nurhayati kembali berkhidmat di Japim dengan menjawat jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah SABK. Pada Ogos 2008 pula, beliau dilantik sebagai Ketua Sektor Operasi Pendidikan Islam atas kewibawaan dan kepercayaan pengurusan organisasi. Seterusnya, beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pengurusan Pendidikan Islam pada Februari 2011. Sebelum saya keluar tu, kita dapat penjawatan untuk kaki tangan di kementerian, di bahagian sendiri dapat JUSA B, dapat JUSA C, 2 pos penting tu. Itu usaha dia lah tu. Kemudian di dalam pendidikan Islam kita dapat norma guru-guru untuk semua. Sebelum tu JECOF dan sebagainya tu di bawah perancangan Ustazah Nurhayati. Banyaklah. Maknanya dia banyak sangat sumbangan kepada pendidikan Islam peringkat kebangsaan dan negara kita. Saya cadangkan kalau boleh tokoh Ma'al Hijrah tu bagilah dekat dia. Jangan lupa kan, BPI cadangkan forward nama-nama dia, Ma'al Hijrah ke Maulidul Rasul ke. Banyak sangat sumbangan-sumbangan dia. Semasa memegang tampuk sebagai Timbalan Pengarah, beliau telah berjaya mendaftarkan beberapa sekolah sebagai sekolah agama bantuan kerajaan. Di samping memastikan kurikulum bersepadu dini, kurikulum bersepadu tahfiz atau KBD-KBT dilaksanakan dengan lancar. Benarlah, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Pada tanggal 3 Mac 2017, beliau telah dilantik sebagai Pengarah Bahagian Pendidikan Islam. Pelantikan ini merupakan satu sejarah dalam pengurusan bahagian pendidikan Islam kerana julung-julung kalinya jawatan tertinggi bagi Pengarah Pendidikan Islam dianugerahkan kepada seorang wanita. Beliau sangat dikenali sebagai seorang yang rendah diri walaupun menjawat jawatan yang tinggi. Assalamualaikum, Ustazah. Ini Syamsul. Sempena dengan majlis persaraan Ustazah, saya nak ucapkan terima kasih banyak atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang Ustazah bagi semasa di sekolah dulu, Semak Kajang, dan juga di sini, di Kementerian Pendidikan Malaysia. Banyak yang Ustazah dah bagi secara sedar atau tak sedar. Ustazah tak pernah lokek tentang ilmu dan juga kasih sayang. Ustazah selalu jemput kita orang ke rumah, jamu kita orang makan, buat kita orang macam anak sendiri. Itu yang paling penting saya rasa. Ustazah tak pernah buat anak murid rasa macam orang lain. Ustazah sentiasa buat anak murid rasa macam anak-anak sendiri. Dan kasih sayang itulah yang betul-betul membuatkan kita orang sentiasa ingat pada Ustazah. Saya anggap Kak Yati ini sebagai
rakan, sebagai mentor dan juga sebagai ahli keluarga lah, dan lebih tepat saya kata sebagai keluarga angkat lah, kakak angkat saya dan kakak angkat kepada isteri saya. Kak Yati selamat bersara ya. Dan semoga tempoh perkhidmatan yang agak panjang selama 38 tahun dalam perkhidmatan dalam kerajaan, semoga kami mendoakan saya dan isteri dan anak-anak saya yang pernah ya mendapat jasa baik daripada Kak Yati, mendoakanlah semoga usia yang perkhidmatan usia Yati sentiasa dirahmati Allah, insya-Allah mudah-mudahan mendapat kebaikan. Dan kami mendoakan ya selepas ini Kak Yati walaupun sudah bersara tapi tetap dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat lagi memberi sumbangan yang Kak Yati mempunyai kepakaran ya. Dan akhirnya kami mendoakan Kak Yati mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mak saya tu kalau dia sedih dia tak pernah tunjuk ke orang. Tapi selalunya dia akan bercerita juga bila dia dah kawal diri dia ni, dia akan cerita kenapa dia sedih macam ni untuk kita ambil iktibar, ambil pengajaran daripada dia punya kisah hidup tu. Banyaklah dugaan mak saya sepanjang besarkan kami, jadi saya sangat berterima kasih lah dengan mak saya dan saya banggalah dia boleh capai dia punya cita-cita tu dengan pelbagai cabaran dengan halangan yang dia dapat tempuhi itulah. Pada Mama, selamat bersara. Moga dikurniakan kesihatan yang baik. Lepas ni Mama duduk rumah, ye. Saya dengan kakak saya ni memang rapat lah. Dia waktu belajar dia bantu saya, dan waktu lain pun kadang saya bantu dia. Saya ucapkan terima kasih dah atas pertolongan dia kepada saya dan juga keluarga saya. Kita banggalah dengan apa yang dicapaikan, dan dia pun walaupun dia berada pada kedudukan tu, makna personality dia tak berubah lah. Pada kakak saya ucapkan selamat bersara, dan I think you did the best lah. You have done your best dalam career you, dan selamat bersara lah. Selamat bersara, semoga bahagia dunia dan akhirat. Sarah seorang yang berkaliber, bijak, teliti, baik hati, bertimbang rasa dan sentiasa positif. Selamat bersara kepada Puan Hajah Nurhayati. Terima kasih kerana sentiasa memberi tunjuk ajar, nasihat dan teguran kepada saya. Saya doakan semoga Puan Hajah diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Puan Hajah Nurhayati adalah seorang yang baik hati, peramah, mudah mesra. Beliau seorang yang tegas di dalam tugas sehariannya, tetapi sentiasa tersenyum manis walaupun dalam keadaan yang marah. Semoga Puan Pengarah diberikan kesihatan yang baik dan ceria bersama keluarga semasa di alam persaraan kelak. Selamat bersara. Pengarah seorang pemimpin yang berjiwa besar, mempunyai idea yang hebat. Ini berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang beliau telah lalui di sepanjang karier beliau. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Pengarah. Semoga berbahagia di sepanjang tempoh persaraan. Selamat bersara Kak Ti, selamat bersara Puan Pengarah. Semoga Kak Ti akan terus sihat, diberi kesihatan, diberi kebahagiaan bersama keluarga masing-masing. Saya yakin Kak Ti akan bertambah sibuk dengan cucu-cucu, dengan keluarga. Jaga kesihatan, tenang-tenangkanlah diri, hati, jiwa dan perasaan. Semoga Kak Ti terus bahagia bersama keluarga. Sepanjang saya mengenali Puan Hajah Nurhayati, saya dapati Puan Hajah Nurhayati ini adalah seorang pemimpin yang sangat berhati-hati di dalam membuat keputusan, dengan membuat pertimbangan yang banyak sebelum membuat satu-satu keputusan. Tapi satu yang paling menarik pada saya tentang beliau ialah keprihatinan yang sangat tinggi, yang sesuai saya kira dengan apa yang beliau selalu sebut tentang pengurusan berdasarkan kepada hati.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Nur Hayati dengan doa semoga beliau dan seluruh keluarga sentiasa diberikan kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Selamat bersara. Di kalangan pengarah sektor operasi pendidikan, Ustazah Hajah Nur Hayati agak special bagi saya. Oleh kerana saya mengenali beliau sejak kecil. Kami sebenarnya dilahirkan sekampung, iaitu di Kampung Tengah, Kok Diang, Kedah. Jadi saya sejak kecil saya kenal dia. Tapi lepas itu kami tak berjumpa oleh kerana haluan pendidikan berbeza. Saya ke sekolah lain dan beliau juga ke sekolah lain. Sehinggalah kami sebenarnya jumpa semula apabila saya bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai timbalan pengarah bahagian kurikulum JPTEC ketika itu. Beliau merupakan pengarah bahagian pendidikan Islam yang julung-julung kalinya dilantik daripada kaum wanita. Saya ingat sepanjang yang saya ketahui, pengarah pendidikan Islam selama ini adalah merupakan lelaki. Jadi oleh kerana itu saya ucapkan tahniah kepada beliau kerana telah mencipta satu sejarah baru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sepanjang beliau menjadi pengarah bersama saya dalam mesyuarat di kementerian, beliau telah memberikan banyak pandangan, memberikan banyak idea untuk diketengahkan. Bagi pendidikan Islam sendiri, pada saya SMKA itu merupakan semuanya dalam kepala beliau lah. Maka kerana beliau pernah berkhidmat sebagai pengetua, sebagai guru di SMKA dan sekarang ni pun membuat banyak perencanaan bagi kecemerlangan SMKA. Beliau telah berkhidmat, kalau mengikut rekodnya, selama 38 tahun. Itu sangat panjang bagi kita dalam pendidikan ni. Biasanya paling panjang pun dalam antara 34-35 tahun. Tetapi perkhidmatan beliau telah menjangkau 38 tahun, satu jangka masa yang sangat panjang. Jadi saya ucapkan kepada beliau selamat menghadapi ataupun selamat mengalami alam persaraan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan, Allah kurniakan ketenangan dalam alam persaraan ini. Dan saya juga akan menyusuli beliau tidak lama lagi. So, kepada Ustazah, selamat bersara. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik. Sampaikan salam Puan Hajah Nur Hayati binti El-Isa, atau lebih mesra dengan panggilan Kak Yati. Kami dengan rasa penuh kesedihan dan kesyahduan mengucapkan selamat bersara. Semoga sentiasa diberi kesihatan, ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum buat adik-adik di BPI tersayang. Semoga sentiasa dalam rahmah dan peliharaan Allah juga. Ingatlah adik-adikku, bekerjalah dengan niat yang ikhlas kerana Allah. Kerana dengan niat yang betul, kerja kita akan menjadi ibadat dan Allah akan memberi ketenangan dan kekuatan untuk kita dalam menempuh dan menghadapi sebarang dugaan. Janganlah berhenti atau jemu untuk terus memajukan diri, meningkatkan prestasi agar BPI dan pendidikan Islam akan terus maju, berdaya saing dan terbilang. Adik-adikku, for everything you've done, for being the special people that you are, thank you so very much. Ikhlas dari kakak Nur Hayati El-Isa, Cyberjaya, 29 Jun 2016.
Kami warga PDSI mengucapkan Selamat bersara. Kepada Puan Pengarah, kami warga PIPA mengucapkan Selamat bersara. Kami pengurusan pendidikan Islam mengucapkan Selamat bersara Pengarah Pendidikan. kepada Puan Pengarah, kami mengucapkan Sayang tak berkesempatan, abadikan saja salamku diingatan. Salam